Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Dr. Daniel. Ya. Ini Cik Budi daripada Semenara. Ya. Silakan, Cik Budi. Okey, soalan kita saya, adakah semua amal dilihat sama oleh Islam? Ya. Dan yang kedua, kalau sempatlah, Ya. apa mengenai tentang pelakon tadi. Pelakon ya. Katakanlah saya ni seorang pelakon yang disiplin lah. Ya. Jadi pengarah suruh buat apa saja diperintah oleh dia, saya buat. Oh, ni Jadi, pelakon profesional ni. profesional lah. Jadi adakah sikap saya ni selari dengan konsep amal dalam Islam tadi? Oh, pengarah suruh buat apa buat? Suruh buat apa? Suruh botak kepala pun saya botak jugalah. Ya, okey. Itulah. Baik, Okey, insya-Allah. terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Cik Budi. Ini lagi mengembangkan lagi tajuk kita. Masya-Allah, ya. Ya. Soalan pertama, adakah semua amal dipandang Islam sama? Tidak. Islam tidak memandang semua amal sama. Sebab itu bila kita mengajar pada budak-budak sekolah rendah tentang hukum hakam Islam, kita mengatakan hukum hakam Islam terbahagi kepada 5. Pertamanya wajib, keduanya sunat, ketiganya harus, keempatnya haram, kelimanya makruh. Maka hukum hakam 5 ini sebagai satu panduan dasar tentang bagaimana kita melihat amal. Sekaligus ia menjawab persoalan Cik Budi tadi, bahawa amal-amal itu kategorinya tidak sama. Jika ia berdasarkan dalil Quran yang kuat ataupun dalil hadis yang kuat, lagi jelas, maka kita namakan dia sebagai dalil yang qat'i lah, yang tak boleh kita pertikaikan. Maka kebiasaannya yang berdasarkan dalil-dalil itu, amalnya hukumnya wajib. Contohnya bila Allah sebutkan tentang wa aqimus solah, tegakkan solat, menampakkan solat itu penting. Sebab itu perintahnya jelas, tegakkan. Kemudian Nabi perincikan yang wajib ditegakkan 5. Nabi tak pernah meninggalkan solat yang 5 ini. Walaupun bermusafir, hatta ketika perang. Ya. Kita bincang ketika perang ni kecemasan. Nyawa kita boleh melayang. Tapi semayang yang 5 ini mesti dibuat. Walaupun diberikan rukhsah. Rukhsah artinya kelonggaran. Contohnya semayang itu boleh dilakukan ketika menaiki kuda. Tak perlulah kita berdiri kemudian menghadap kiblat. Dia berikan kelonggaran tapi tetap kena solat. Dan ini menampakkan perkara ini paling tinggi. Maka ia wajib yang besar. Tapi ada setengah-setengah perkara Nabi buat setengah ketika. Ada masa-masa lain Nabi tak buat. Jadilah ia sunat. Contoh, solat-solat sunat. Ada solat yang ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tak buat. Ataupun berdasarkan dalil, Nabi buat tapi Nabi berkata, taklah wajib. Contoh, ada Nabi memang suka buat benda sunat. Seolah-olah macam dia wajib. Tapi Nabi berkata, taklah wajib bagimu. Maka jatuh dia sunat. Kategorinya berbeza. Ada amal yang harus. Contoh kita makan karipap. Quran tak pernah menyuruh kita makan karipap. Nabi pun tak pernah menyuruh, wahai orang beriman, makanlah karipap. Tapi kita makan. Maka dia termasuk benda yang harus. Sebab apa? Sebab tak ada larangan. Dan memberi manfaat. Ada memberi manfaat. Dalam benda itu kategorinya harus. Harus. Sebab bukan Quran sebutkan, bukan hadis sebutkan, tapi tak ada larangan. Maka boleh kita manfaatkan. Dan jika niat kita baik, dapat pahala. Ya. Kita makan karipap, bismillahirrahmanirrahim. Kita makannya untuk sihatkan diri. Masya Allah. Dengan niat yang betul, datang pahala. Tapi hukum asalnya harus saja. Maka menjawab soalan pertama Cik Budi, kategori amal tidak sama. Berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi dan disokongi oleh dalil ataupun nas berdasarkan kajian Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Soalan kedua, pelakon profesional ni Akasha. Ya. Wah, dia pelakon yang hebat. Masya Allah. Kemudian, sudah pasti, dia ikut skrip. Pelakon ada skrip dan ada pengarah. Ya. Pengarah filem sebagai contohnya. Ini sebagai contoh. Maka dia diarahkan. Sebagai contoh, berpelukan. Katalah dia itu, Cik Budi kata dia pelakon sebagai contoh. Ya. Dia berpelukan dengan seorang wanita. Sebab itu tuntutan skrip. Dia kena berpelukan. Bagi setengah-setengah pelakon mungkin, maaf cakap, kena berkucupan, kena berciuman. Sebab itu tuntutan skrip. Maka pelakon yang muslimah akan berkata, mungkin saya seorang yang profesional. Oleh sebab saya profesional, saya ini seorang yang akan buat
sebaik mungkin. Jika disuruh saya berkucup, saya kucup sebaik mungkin. Disuruh saya peluk, saya peluk. Sebab apa? Saya tak mau lawan bos. Saya tak mau lawan bos. Boss is always right. Bos sentiasa betul. Saya profesional. Bagaimana Islam melihat amal kerja macam itu? Maka jika pelakon profesional itu mementingkan skrip pengarahnya, maka saya nak berkata, bagaimana dengan skrip Allah? Bagaimana dengan skrip Allah? Tidakkah skrip Allah lebih penting daripada skrip makhluk Allah? Pelakon profesional ini mengutamakan skrip makhluk Allah daripada skrip Allah. Skrip Allah mengatakan kena menutup aurat. Skrip Allah mengatakan tidak boleh berpelukan di kalangan lelaki perempuan yang tidak berkahwin, yang bukan mahram. Tidak boleh berkucupan sebab mereka tidak ada lesen untuk itu, sebab mereka tidak berkahwin. Itu skrip Allah. Tiba-tiba ada pelakon kita, dia buang skrip Allah, mengutamakan skrip makhluk Allah. Bolehkah kita mengatakan dia baik? Yang sama level pada dasar dia, makhluk Allah. Makhluk Allah jadi macam Allah pula, lebih dari Allah. Subhanallah. Maka ini saya sebut dalam bentuk analogi, kiasan. Sudah pasti siapa yang betul-betul beriman, dia akan berkata Allahu Akbar. Sebab itu bila kita solat, kita faham dia memberi satu nilai pada hidup kita. Bila kita mulakan solat, kita berkata Allahu Akbar, Akbar. Allah maha besar. Bila kita kata maha besar, tak ada lebih besar. Kalimat itu, kalimat solat ini sebenarnya membawa nilai pada hidup kita. Bukan sekadar nilai dalam solat, nilai dalam seluruh hidup kita, bahawa dalam hidup kita ini Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka skrip Allah berpandukan Quran sebagai contoh, kita utamakan sebab dia dari Akbar. Skrip makhluk Allah bukan Akbar. Dia bukan Akbar, dia cuma orang yang diberikan amanah. Lantas sudah pastilah kita tak boleh patuhi skrip makhluk yang bercanggah dengan pencipta makhluk. Jadi pelakon yang profesional, jika benar-benar profesional, dia patuh, dia berdosa. Maka kita kena tambah pelakon profesional yang bertakwa. Baru betul. Pelakon profesional tak cukup. Profesional dia kena taat. Tapi kita mahu sekarang pelakon ataupun dramatis ataupun apa-apalah, dia mesti profesional dan bertakwa. Profesional artinya berdisiplin, tapi dalam perkara yang bercanggah dengan agama, dia mesti hindari sebab dia bertakwa. Baru cantik, lakonannya cantik, dramanya cantik, hiburannya cantik. Bukan tak boleh semua itu. Kita bukan anti semua itu, tapi kena profesional dan bertakwa. Barulah amal dia itu, lakonannya itu, insya Allah menjadi amal soleh, bukan maksiat. InsyaAllah. InsyaAllah.